Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara bernama TV tentunya, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan, dan hari ini juga segala persoalan berkaitan dengan PRU yang ke-15 telah pun terjawab sebenarnya, dan melalui sidang media bersama dengan Suruhanjaya Pilihan Raya, mereka telah pun mengumumkan beberapa tarikh-tarikh penting berkaitan dengan pilihan raya umum ini. 5 November merupakan hari penamaan calon, 15 November ialah hari mengundi awal, dan tarikh yang ditunggu-tunggu ialah 19 hari bulan November, di mana merupakan hari mengundi. Baiklah, banyak komen, banyak pandangan dan juga pendapat dilontarkan apabila SPR mengumumkan tentang tarikh-tarikh penting ini, dan kita juga ingin bercakap tentang isu ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara ini ialah penentuan tarikh penting PRU 15. Kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros, iaitu Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif di Majlis Profesor Negara. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih jemput lagi. Kami pun berterima kasih. Yang banyak orang minat lah sekarang. Betul. Ini. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula. Saya pun lama sebenarnya tak jumpa dengan tetamu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar, yang merupakan bekas timbalan pengurusi SPR dan juga merupakan Naib Presiden dan Ketua Sektor Politik di Pertubuhan Gerakan Kiam. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah. Lama kita tak berjumpa, Datuk Seri. Lama betul. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Yes. Topik yang cukup sesuai sebenarnya untuk mendapatkan pandangan dan pendapat daripada Datuk Seri. Baik, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kami juga sebenarnya memberi ruang dan peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi jangan lupalah, saya ulangi lagi nombor yang kami sediakan kepada anda, 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baik, mungkin menarik jugalah kita mulakan dulu dengan orang lama di SPR sebenarnya. Mungkin Datuk Seri boleh memberi sedikit komen tentang tarikh yang telah pun ditetapkan, iaitu pada 19 November itu yang mendapat perhatian sebenarnya, hari mengundi. Apakah Datuk Seri melihat itu tarikh yang dijangkakan dan tarikh yang sesuai sebenarnya? Saya rasa 19 November adalah antara tarikh yang termasuk dalam ramalan banyak pihak lah. Sebab apa, mereka menjangkakan SPR akan memilih hari cuti ujung minggu, dan kebiasaannya SPR memilih hari Sabtu. Jadi kalau terlalu awal 5 November tidak mungkin, ya, sebab SPR bermesyuarat lewat. 12 November pula kebetulan bertembung dengan hari keputeraan Sultan Kelantan. Jadi SPR memang menghormati hari-hari keputeraan Tuanku Baginda Raja-Raja ni. Dan satu lagi, SPR cuba mengelak pertemuan kalau ada apa-apa perayaan agama. Jadi dua perkara ni sentiasa diberi perhatian ataupun diambil kira oleh SPR bila menetapkan tarikh pengundian. Jadi kebetulan pada PRU 15 ni 12 November, tarikh yang banyak menjangkakan tak boleh disebabkan kerana keputeraan Tuanku Sultan Kelantan. Maka dilewatkan 1 minggu untuk mendapat, untuk supaya pengundian jatuh kepada hari Sabtu, maka jatuh 19 lah. Dan bagi saya 19 ni memberi keselesaan kepada banyak pihak. Pertama sekali kepada pihak SPR, sebuah badan yang menguruskan pilihan raya. Mereka dan pegawai mereka di seluruh negara perlu ada cukup masa untuk meningkatkan kesiapsiagaan preparation mereka tu. Sebab pilihan raya dia berlaku serentak seluruh negara. Dia tidak boleh ada negeri yang kurang cekap, negeri yang bertambah cekap, tak boleh. Satu peti undi yang rosak ataupun yang tergendala, keputusan pilihan raya tidak dapat keluar. Jadi tempoh lama sedikit yang sehingga jatuh hari mengundi pada 19 hari bulan ni, saya rasa cukup selesa untuk pegawai SPR dan selesa juga kepada parti-parti politik. Lebih masa 14 hari berkempen untuk nak bertemu dengan pengundi, apatah lagi sekarang dengan peningkatan jumlah pengundi kepada 21 juta. Jadi saya rasa
bukan saja selesa kepada SPR, selesa kepada parti-parti politik dan selesa kepada pengundi juga. Disebabkan kerana cukup masa untuk mereka mengenali, menilai bakal-bakal calon yang akan diketengahkan oleh semua parti-parti politik nanti. Itu bila Datuk Seri sebut tentang keselesaan baik kepada parti politik, terutamanya kepada pengundi sendirilah. Nanti saya dah dapatkan pandangan daripada Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros. Tapi sebelum itu ada lagi satu persoalan. Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam PRU yang ke-15 ini, ianya tidak akan diadakan serentak dengan pilihan raya negeri. Beberapa buah negeri yang tidak mahu membubarkan Dewan Undangan Negeri mereka. Jadi apakah ini pertama kali, kita bandingkan dengan Sabah dan Sarawak mungkin telah biasa, tetapi apakah ini pertama kali dalam sejarah di mana PRU dan PRN tidak diadakan secara serentak di beberapa buah negeri? Di Betul. Semenanjung khususnya. Betul. Bagi negeri-negeri di Semenanjung, inilah pertama kali. Memang sejak dulu Sabah dan Sarawak ada PRU DUN berasingan. Tapi bagi Semenanjung inilah pertama kali dalam ingatan saya lah. Tak pernah masa zaman saya di SPR kita adakan PRU DUN parlimen dan dengan parlimen ini berasingan. Tidak pernah. Jadi saya rasa SPR pun tidak menjangka. Sebab apa, bila kita buat preparation dan kita minta bajet daripada MOF, kita minta bajet untuk PRU Parlimen dan PRU DUN. Jadi tapi politik berfikiran secara tidak sama seperti cara apa yang kita jangka. Jadi rupanya berlaku di mana 6 DUN tidak dibubarkan. Tapi saya rasa dah set the precedent, dah keluar baris Melaka dengan Johor. Itu pun dah keluar baris tu, dah terkeluar daripada amalan biasa kan. Ialah sebab kita anggap itu sebagai landscape politik yang bergelora, yang mana terpaksa kerajaan negeri itu terpaksa dibubarkan. Dia boleh berlaku di mana-mana. Tapi saya nak tarik satu perhatian sini ya. Saya kata tadi tidak pernah dalam sejarah DUN di Semenanjung ni tidak dibubar serentak. Kita lihat negeri Kelantan ya. 30 tahun kerajaan PAS memerintah Kelantan. Ikut juga. Setiap kali PRU Parlimen dia tetap ikut bubar. Jadi kali ini entah kenapa mereka berfikiran berlainan. Tapi tak mengapa. Cuma yang akan jadi kesannya, kos pilihan raya meningkat. Saya dah buat banyak kenyataan anggaran saya lah untuk mengadakan PRU berasingan ini bagi 6 DUN ni minimum 300 juta diperlukan oleh SPR bila tiba masanya pada tahun depan. Dan peruntukan untuk PRU ke-15 telah pun diumumkan, iaitu berjumlah 1.1 bilion ringgit. 1 bilion. Dan SPR masa minta peruntukan tu saya kira menjangkakan semua DUN dibubar. Sebab permintaan bajet ni bukan baru minta. Tahun lepas dah pun 1 tahun sebelum pada pembubaran kita dah minta bajet untuk nak buat berbagai persiapan peralatan logistik dan sebagainya. Jadi nampaknya. Tapi Datuk Seri, ada ruang lagi tak umpamanya dari sekarang sehingga 5 hari bulan penamaan calon untuk tiba-tiba katakan mana-mana negeri itu berubah fikiran, membuat pendirian baru? Ada ruang tak? Masanya tetap ada ruang. Sebelum hari penamaan calon ni ruang tu ada, tetapi saya tak fikir mereka akan menyusahkan SPR, menyusahkan rakyat sebegitu cara. Susah SPR sebab tu menjalankan operasi pilihan raya ni bukan perkara kecil. Tapi sedikit sebanyak bacaan saya, ia juga berkaitan dengan strategi parti. Ya, dia dah buat jangkaan, dia dah buat perkiraan antara membuat pemilihan parlimen dengan DUN serentak dengan dipisahkan
mungkin tenaga keupayaan nak disimpan untuk dihadap satu persatu. Mungkinlah, saya tak pasti. Okey, kita nak sentuh tentang apa yang disebut oleh Datuk Seri Wan Ahmad sebentar tadi, Prof ya. Ini berkaitan dengan memberikan keselesaan kepada pengundi apabila 19 November itu diumumkan sebagai hari mengundi. Ini pun ramai yang melihat ini sebagai satu perkara yang menarik sebenarnya, dan saya percaya Prof juga mungkin ada pandangan yang tersendiri berlandaskan dikatakan bahawa bulan 11 ini kita akan dilanda dengan taifun, kita akan dilanda dengan banjir dan sebagainya, dan 19 hari bulan itu juga dikatakan satu tarikh yang mungkin kelihatan agak sensitif bila kita kaitkan dengan ramalan cuaca. Ini mungkin terjadi ataupun tidak? Cik Syakawi, saya lebih guna pendekatan menggunakan premis kita merancang dan selebihnya kita berdoa sajalah, tentukan ketentuan Allah. Yang kita rancang sebenarnya, saya pun ada sedikit rasa nak kata tekilan, benda dah lepas. Kita tak boleh nak mengubah, kita kena belajar mengikut, menerima keputusan kebijaksanaan pihak yang berwajib untuk menentukan tarikh itu. Tapi bagi tujuan perbincangan lah, umpamanya saya masih tertanya-tanya antara 10 hari bulan dengan 20 hari bulan tu ada tempoh yang sedikit agak panjang. Kalau kita mengambil kira window untuk mengadakan pilihan raya pada kali ini, perlu mengelakkan tempoh monsun yang dijangka dalam 3rd week of November ke atas. Jadi window itu perlu kita anjak betul. Itu yang katakan tadi perancangan. Bagaimana tempoh yang pendek ini kita rancang supaya tidak membebankan. Walaupun umpamanya banyak pihak mengatakan kenapa buat musim banjir, sebenarnya telah diambil perkiraan. Window tu ada untuk kita benar-benar boleh melaksanakan proses pilihan raya itu dalam tempoh itu. Jadi masih tadi ini dah jadi akademik lah keputusan dah ada. 10 hari tadi pertanyaan saya kenapa tak mungkin lewat, tapi tak apalah, mungkin banyak perkiraan. Bila saya bincang dengan Datuk Wan tadi, dia kata banyak perkara-perkara lain yang perlu diambil kira oleh SPR mengenai persiapan untuk menentukan kelancaran PRU itu. So kita faham itu. Dan 5 hari bulan itu antara mesyuarat dengan 5 hari bulan pun ada lagi tu tempoh tu. Kenapa tidak dipendekkan instead of 5, umpamanya awalkan sikit. Boleh kita anjakkan tadi. Kalau kita tahu umpamanya 12 hari bulan itu, jangkaan awal saya memang 12 lah, the first second week of November. Sebab nak mengelakkan tarikh kelahiran Sultan Kelantan, mungkin umpamanya kenapa tidak dianjakkan sebelum, sebab it has to be the weekend. Tapi tak apalah, jangan kita buang masa, kita terima hakikat. Itu yang perancangan tadi. Kita menerima, mengambil pendirian bahawa itulah tarikh yang ditetapkan. Let's move forward. Dan sekarang ini bagaimana kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab menentukan bahawa tempoh-tempoh yang ada itu antara itu pun satu sebenarnya dalam akta pilihan raya, tempoh berkempen pun tak semestinya 14 hari, mungkin dipendekkan minimum 11 hari. 11 hari. Boleh, itu dalam peraturan. Tapi kalau dalam 11 hari tak ada weekend pula. Tak ada weekend. Itu pun satu hal yang perkiraan kebijaksanaan. Mungkin bukan senang nak buat mesyuarat tu dan ambil kira semua. Jadi kita respect lah apa yang ada. Cumanya saya kata tadi, kita sama-sama menerima hakikat bahawa sebagai sebuah negara kita akan berada menjalankan proses pilihan raya pada 19 hari bulan dan kita terima seadanya dan menentukan apa saja yang berlaku akan memastikan kelancaran proses demokrasi yang akan kita hadapi itu. Bila kita sebut tentang pilihan raya umum, saya teringat dalam Datuk Seri dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu, ianya diadakan pada hari Rabu. Itu pun menimbulkan rungutan dari pelbagai pihak, dan kali ini 19 November yang akan datang ini merupakan hari Sabtu. Ini mungkin sesuai dengan kehendak pengundi-pengundi yang akan turun mengundi nanti. Tetapi satu persoalan yang menarik, ada juga Datuk Seri yang memberi pendapat dan pandangan bahawa kenapa kerajaan mengadakan satu pilihan raya yang dikatakan dianggap tergesa-gesa, mendadak dan sebagainya. Apa kriteria yang dilihat oleh SPR sendiri daripada pengalaman Datuk sebelum mengumumkan tarikh-tarikh pilihan raya itu? SPR ni adalah
badan menguruskan pilihan raya, Election Management Body, menentukan bila parlimen dibubarkan adalah kuasa kerajaan yang memerintah. Di bawah perlembagaan itu kuasa Perdana Menteri untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. SPR tak ambil campur hal itu. Bila parlimen nak dibubarkan, itu hak Perdana Menteri. Baik. Jadi apabila Perdana Menteri dah buat keputusan sebagai ketua kerajaan government of the day, maka itu adalah perkiraan politik Perdana Menteri. Jadi bagi SPR, badan yang mengurus pilihan raya, Election Management Body, mereka telah menjangka masuk sekarang, daripada sekarang adalah musim untuk kita berdepan dengan PRU, sebab dah masuk tahun kelima. Jadi pengalaman saya bila kita berdepan dengan musim PRU, apabila tamat saja 3 tahun penggal parlimen, SPR dah mula buat preparation untuk PRU. Sebab 3 tahun tu kenapa? Kalau berlaku kekosongan di luar jangka dalam tempoh 3 tahun, masih ada PRK. Tetapi selepas 3 tahun dah boleh dah. Tak boleh buat PRK lagi. Kerusi yang kosong mesti diisi melalui pilihan raya umum. Maknanya kursi itu dibiarkan kosong. Jadi dah menjadi kelaziman di SPR apabila selepas pada tempoh 3 tahun penggal parlimen, maka mereka fokus kepada untuk membuat PRU. Sebab itu bagi saya, bila PM nak bubarkan parlimen, itu SPR sudah jangka sebab dah masuk the last 2 years of penggal parlimen. Jadi preparation tu satu operasi pilihan raya ini, satu operasi yang besar kan. Logistik yang begitu banyak, pelantikan yang begitu besar, program latihan yang begitu meluas. Jadi ini dah masuk dalam tahun keempat ni, itu perkara yang dibuat. Masuk tahun kelima, tinggal 30%, 40% lagi nak mengulangi latihan, nak mengenal pasti pusat-pusat mengundi di seluruh negara, dan sebagainya. Jadi sebenarnya bila PM buat keputusan untuk nak bubar parlimen pada 10 November, bagi saya tidak tergesa-gesa pada pandangan SPR. Tidak tergesa-gesa, memang sudah dijangka, sudah masuk kepada musim PRU. Sudah masak. Bukan kalau masuk dalam tahun keempat misalnya, penggal parlimen ada 1 tahun lagi, itu satu snap election yang mengejut. Tapi kalau dah tinggal berapa bulan lagi, tempoh hayat parlimen akan tamat dengan sendirinya, maka ini adalah perkara yang lumrah, yang lazim dalam Westminster demokrasi. Apa yang kita amalkan sekarang. Cumanya kalau saya boleh tambah, sila, dalam tajuk yang sama, kita perlu menerima hakikat keadaan kerajaan yang ada ini sedikit luar biasa daripada kebiasaan. Setuju. Itu terima keadaan. Dan kita juga tahu bagaimana implikasi kedudukan kerajaan yang sebegitu rupa terhadap ekonomi negara, terhadap keyakinan pelabur-pelabur luar, terhadap prestasi kerajaan itu sendiri. Betul. So yang itu perlu kita ambil kira sama, dan saya percaya semua rakyat Malaysia memahami keberadaan kita, kerajaan yang kita ada ini. Seharusnya dari segi teknikal, Datuk Wan, kita seharusnya mengadakan PRU sebaik saja kerajaan jatuh dulu. That is Februari 2020. Betul. Itu yang ada mandat. Yang selebihnya, walaupun tubuh ikut perlembagaan boleh, tapi ditomah kata pintu belakang lah, kerajaan tembok atap lah. So kalau saya lah yang memerintah, kalau saya yang menjalankan kerajaan, disebut sebagai ada terasa jugalah sikit. Dan kebetulan pula itu, keanggotaan yang ada dalam kerajaan jemaah menteri itu pun tidak begitu, nak kata harmonis, dia mungkin nampak ketawa sama-sama lah. Tapi berlainan parti, berlainan motivation, yang saya rasa siapa pun kalau mengikut kewarasan, seharusnya mencari jalan bagaimana sebuah kerajaan baru
boleh ditubuhkan dengan sempurna. Okey. Cumanya yang mengikut Ya. yang menjadi persoalan ramai adalah tempoh. Kebetulan jatuh masa musim monsun. Itu saja. Okey. Baik, kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau anda juga ingin memberi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara, jangan lupa gunakanlah dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Kita nak dapat pandangan Datuk Seri seperti apa yang dibangkitkan oleh Profesor Datuk Dr. Radwan di awal tadilah tentang kegelisahan rakyat dalam menghadapi PRU yang ke-15. Begitu juga pilihan raya negeri untuk memilih wakil-wakil di Dewan Undangan Negeri yang berlaku serentak dengan PRU kali ini. Tetapi itulah kebimbangan rakyat, dan saya percaya bahawa daripada pengalaman Datuk Seri ketika berada dalam SPR sendiri melihat beberapa faktor sebenarnya. SPR sendiri melihat beberapa faktor penting sebelum membuat keputusan sama ada pilihan raya umum itu akan diadakan ataupun tarikhnya akan ditetapkan kemudian dan sebagainya. Antara faktor penting yang dilihat oleh SPR sebenarnya. Saya dah sebut tadi faktor sensitiviti, tarikh-tarikh yang melibatkan keputeraan, melibatkan perayaan agama. Itu perkara yang mesti dilihat oleh SPR. Okay. SPR tak mahu dituduh sebagai sebuah badan yang tidak prihatin, yang tidak fikir perasaan, sensitiviti orang. Tapi faktor cuaca disebabkan kerana penentuan pilihan raya pembubaran parlimen ini berlaku di hujung tahun, dan negara kita especially 4 negeri lah pengalaman saya, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor. Kalau di Semenanjung, kalau di dan Sarawak satu lagi yang musim tengkujuh ni. Jadi SPAT tahu, SPAT mengambil kira faktor cuaca ni. Tapi disebabkan kerana parlimen dah bubar, mau tak mau SPAT mesti menjalankan pilihan raya dalam tempoh 60 hari. Jadi sependek mungkin yang SPAT dapat fikirkan, kita dah tahu hari ni 19 November itulah hari mengundi yang SPAT rasa paling sesuai, mengambil kira segala kekangan yang mereka hadapi dalam menentukan tarikh itu. Jadi faktor cuaca tadi adalah satu faktor yang besar SPR mengambil kira, sebab ini PRU melibatkan seluruh negara, melibatkan hampir 4,000 pusat mengundi di seluruh negara. Dan pusat mengundi kita ni 80% adalah sekolah-sekolah, bangunan sekolah. Apabila bangunan sekolah, maka kalau bangunan sekolah tu dinaiki air, maka proses pengundian tergendala. Tetapi dalam perundangan SPR, diberi kuasa kepada SPR untuk buat dua perkara. Kalau sebelum pengundian dibuka, misalnya malam sebelum hari mengundi itu, pada 18 hari bulan tu misalnya, hujan lebat, maka pusat mengundi banjir. Pusat mengundi saja. Banjir, maka SPR ada kuasa di bawah undang-undang peraturan-peraturan penjalanan pilihan raya 1981, memberi kuasa kepada SPR untuk membatalkan pengundian di pusat mengundi berkenaan yang daripada malam tu lagi tenggelam air. Okey, itu satu. Dan SPR memberi kuasa untuk menetapkan satu tarikh baru. Tapi untuk kena kawasan tu saja. Untuk PDM itu saja. PDM itu saja. Sekecil PDM. Tapi kena wartakan. SPAT kena wartakan sebagai satu syarat undang-undang. Dia punya lapse berapa lama tempoh daripada tempoh tarikh asal kepada tempoh tarikh baru? Secepat mungkin. Secepat mungkin. Sebab keputusan tidak boleh diisytiharkan kerana tak komplit. Kerana beberapa peti undi sudah tersangkut ni. Tergendala. Pelengkapnya tak ada. Jadi tetapi itu kalau hujan banjir berlaku sebelum hari mengundi, 18 hari bulan misalnya banjir. Tetapi kalau ditakdirkan kering sehingga 19 hari bulan, proses pengundian pun dibuka bermula jam 8 pagi. Tiba-tiba jam 12 tengah hari, air naik. Hujan daripada pukul 9 pagi, pengundian dah dibuka. Tapi hujan bermula pukul 10 misalnya di kawasan
sekolah tu. Maka kawasan sekolah tu dinaiki air. Ketua tempat mengundi membuat laporan kepada pegawai pengurus, air terus naik, pengundian tergendala, dokumen-dokumen dalam keadaan yang tidak selamat, pengundi tak boleh nak masuk ke tempat itu, keadaan tidak sesuai. Pegawai pengurus terus memaklumkan kepada SPR terus menggunakan kuasa untuk menangguhkan proses pengundian. Separuh jalan boleh? Separuh jalan. Menangguhkan proses pengundian. Dan dalam undang-undang diberi tata cara penangguhan. Penangguhan tata cara tu dibuat di depan wakil-wakil calon. Supaya menyaksikan penutupan peti undi. Buat sementara tu. Tutup dengan perkat keselamatan, ditandatangani oleh wakil-wakil calon parti ni. Supaya mereka tidak komplain nanti. Dan peti undi itu diserah kepada pejabat pegawai pengurus, simpan di tempat yang selamat, dijaga oleh polis 24 jam. Baik. Dan begitu juga dokumen-dokumen macam buku kertas undi yang telah dikoyak semua tu, yang mana sebahagiannya telah digunakan oleh pengundi, yang mana berada dalam tong tu, itu dah telah ditutup, disil. Tapi buku kertas undi itu akan disil di dalam envelope khas yang disediakan oleh SPR, dan juga perkat keselamatan ditandatangan oleh wakil-wakil calon. Semua dokumen, barang-barang semua disimpan dalam envelope khas yang disediakan oleh SPR. Ada SOP dia lah. SOP dan tata caranya begitu begitu rapi. Jadi rakyat jangan risau. Sebab itu SPR walaupun dia tahu 19 hari bulan tu mungkin dah 2-3 hari masuk tempoh musim monsun kan, tapi apa boleh buat, sebab itulah tanggal yang terbaik. Dan undang-undang ada untuk memberi kuasa kepada SPR untuk menangani masalah yang mungkin timbul. Okey, banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan, tapi saya difahamkan kita dah pun ada 2 pemanggil di talian kita sekarang ini. Kita ambil dulu Ridwan dari Pulau Pinang. Sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Ya, salam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Perkawi dan ahli panel. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Okey, saya ada soalan. Tadi ada ahli panel sebut nak dibanjir. Saya cadangkan sebab kita tengok bila berlaku banjir, tidakkah ada SPR kan? Dia boleh buat secara online supaya penduduk Malaysia yang mana berlaku banjir boleh buat secara online. Jadi masalah tu kalau dapat masalah banjir kita dapat atasi sebab kita sudah ada kaedah moden secara online ni. Jadi masalah macam ni kita dapat dia atasi. Okey, yang kedua kita tengok bila kita pergi ke tempat pilihan raya tu kan, saluran-saluran berbaris panjang, tetapi pihak SPR tidak mengatasi masalah ni. Maksudnya SPR kan dia tengok keadaan berbaris panjang kan, dia mintalah ketua pengundi ke supaya mengatasi masalah berbaris panjang, supaya pengundi kan dia selalunya pergi waktu pagi, waktu petang tu dia orang kurang jadi yang kemudian itu yang kedua tadi yang kedua, yang masa tambahan tu saya nampak kan apabila kita pergi macam kita tambah masa tu merugikan masa waktu petang 4:05 tu tak ada orang yang pergi mengundi. Jadi patutnya SPR dia buat kajian secara menyeluruh. Okey. Kemudian kan kita tengok kadang-kadang kan macam orang yang di sekolah tengah sekolahan dia ada tingkat bawah dengan tingkat atas. Jadi dia buat sampai tingkat atas. Jadi macam mana orang-orang OKU dia nak naik mengundi di tingkat atas. Jadi masalah ni patutnya SPR atasi masalah ni. Terima kasih minta ahli SPR ahli panel ulas ni. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan. InsyaAllah kita akan jumpa dapatkan reaksi daripada yang paling tepat ialah Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar lah. Tapi sebelum itu ambil satu lagi panggilan Ramza dari Kelantan ada di talian kita sekarang ni. Assalamualaikum Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Bolehkah menjawab soalan saya bahawa setiap parti itu mengenai sekarang kita Malaysia ada 3 gabungan terbesar, iaitu Parti Harapan, kedua Parti Perikatan Nasional dan Parti Barisan Nasional. Jadi untuk mendapat kerana kita hanya menumpu pada PAN, jadi maka Parti Harapan dan Parti BN boleh menumpu untuk
di peringkat parlimen itu hanya memerlukan hanya 112 kursi. Apa mendapat 25? Okey. Adakah ini yang menyenangkan kemenangan 112 untuk fokus pada kemenangan? Okey, baik. Boleh faham? Baik, faham. Terima kasih. Apa ni Ramzah? Yang kedua, soalan kedua. Yang kedua, salah satu pemimpin PAS mengatakan bahawa dia terbuka untuk mengadakan kerjasama dengan mana parti politik. Jadi ada kemungkinan PAS yang menolakkan satu pula. Apa mendapat kedua sana? Boleh jawab soalan saya? Okey, baik. Menarik. Baik, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Sri Wan Ahmad Wan Omar berkaitan dengan apa yang disebut oleh Ridwan. Barangkali ini soalan yang tepat untuk ditujukan kepada Profesor Dato' Dr. Radu Ajat Roslah. Ini saya nak kaitkan juga dengan persoalan yang menarik. Ada yang memberi pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa mungkin dalam PRU kali ini mungkin walaupun ada gabungan parti-parti yang begitu excited sebenarnya menjangkakan mereka boleh memenangi pilihan raya umum kali ini secara simple majority, kononnya tidak ada masalah, tetapi ramai yang berpandangan bahawa mungkin ini tidak akan berlaku. Tapi mungkin pandangan tuan bagaimana? Okey, motivasi utama untuk kita mengadakan pilihan raya, malah mengadakan pilihan raya awal, adalah untuk mendapatkan atau menubuhkan sebuah kerajaan yang kukuh, kerajaan yang stabil, yang kuat. Sekurang-kurangnya, walaupun tidak boleh menubuhkan parti secara bersendiri, tapi menunjangi sebuah kerajaan yang baru bakal ditubuhkan itu. Tunjang bermakna sekurang-kurangnya 2/3 ataupun sejumlah besar daripada ahli-ahli yang boleh menubuhkan kerajaan itu terdiri dari blok itu. Dan ini yang kita harapkan. Tak kira siapalah yang boleh mendapat jumlah itu. Dan dalam keadaan sekarang, kita harus menerima hakikat bahawa kebarangkalian untuk mana-mana parti menubuhkan kerajaan secara bersendirian, walaupun boleh, tapi agak sukar lah. Kalau ada pun mungkin mengambil kira daripada Sabah dan juga terutama sekali daripada Sarawak. Yang itu mungkin akan terjadi. Tapi yang disebut tadi, yang kedua tadi, kerjasama antara PAS dan UMNO. Yang diharapkan Muafakat Nasional itu sebenarnya adalah formula kemenangan yang nyata. Saya ulang lagi sekali, satu formula, saya boleh berani jaminlah, formula itu yang akan membawa kemenangan. Senang saja, 1+1 jawabnya 2, itulah dia formula kemenangan kepada mana-mana nak menubuhkan kerajaan. Tapi ada elemen-elemen keegoan, ada elemen-elemen kebudian, dan ada perkiraan-perkiraan lain yang dicampur adukkan. Dan saya percaya, kerajaan yang bakal ditubuhkan dalam negara ini, kalau ditunjangkan dari sebuah pertubuhan yang boleh mantap, semuanya, tak kira siapa pun, parti-parti dan rakyat sendiri akan mendapat nikmat. Termasuk umpamanya nampak seolah-olah bias Melayu Islam saja, tapi itulah dia tunjangnya, yang boleh contohnya memayungi seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Itu impian, itu formula. Tapi orang politik tak percaya dengan formula-formula macam tu. Mereka ada ego sendiri, mereka ada perkiraan sendiri. Jadi kita pandang je lah. Okey, betul. Dan saya teringat bila Prof sebut tentang isu ini, saya pernah interview ataupun meneramah seorang bekas ahli PAS, dan beliau mengatakan bahawa walaupun apapun yang berlaku di antara UMNO dan PAS itu, jangan bakar jambatan. Itu saya teringat sampai sekarang. Okey, saya nak dapat reaksi daripada Datuk Sri Wan Ahmad Wan Omar berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh Ridwan. Barangkali masanya juga sudah sampailah, seperti apa yang dicadangkan oleh pemanggil kita tadilah. SPR sendiri harus mengubah sebenarnya dari bentuk operasi mereka, pendekatan mereka terhadap sesuatu pilihan raya itu sendiri. Artinya kalau zaman sekarang ini is all diteka orang kata boleh online, kalau undian itu boleh dibuat dan sebagainya. Apakah masa ini sudah sampai ke arah itu sebenarnya, Datuk Sri? Ya, mula-mula sekali saya ingin
memberi komen kepada yang bertanya tadi. Saya bersetuju kita patut memikirkan secara serius ubah sistem pengundian kita ni daripada menggunakan kertas undi di mana pengundi bersusah payah datang untuk nak mengundi. Apatah lagi negara kita terbagi kepada dua bahagian, dipisahkan dengan Laut Cina Selatan. Orang Sabah, Sarawak terpaksa pulang ke negeri dia kalau dia bekerja di Semenanjung. Maka kenapa kita tidak fikirkan online voting? Seperti mana beberapa negara maju sudah laksanakan perkara ini. Baik, pertama saya ingin beritahu apa saja proses pengundian ataupun aktiviti melaksanakan urusan pilihan raya di negara kita ni, dia melibatkan undang-undang. Pertama sekali mesti pindah undang-undang. Di dalam undang-undang pilihan raya yang kita guna pakai sekarang, disebut dengan jelas iaitu mengundi dengan secara memangkah di kertas undi. Maka kita kena delete itu dulu, kena batalkan, masukkan undang tu dulu, ganti dengan mengundi secara digital, online ke apa-apa. Jadi siapa yang membuat undang-undang? SPR bukan buat undang-undang. SPR boleh mencadangkan saja. SPR adalah badan menguruskan pilihan raya. Dia mencadangkan kepada kerajaan, dan kerajaan, kalau kerajaan bersetuju, maka kerajaan akan menggunakan Jabatan Peguam Negara untuk mengubah undang-undang dan dibawa ke parlimen. Siapa? Bukan SPR. Menteri yang jaga undang-undang di dalam kerajaan yang memerintah akan membentangkan di parlimen. Barulah undang-undang tu ada. Bila undang-undang tu ada, serah kepada SPR, SPR akan laksanakan. Jadi inisiatif itu boleh datang daripada SPR. SPR cadangkan dulu kepada kerajaan, membuat satu memo kepada kerajaan, apa yang kita panggil kertas kabinet ke sebagainya. Maka terserah kepada kerajaan yang memerintah nak terima tidak cadangan SPR itu. Kalau mereka terima, langsung mereka minta Jabatan Peguam Negara menyediakan undang-undang untuk dibentangkan di parlimen bagi mengubah sistem pilihan raya yang kita ada ini daripada menggunakan kertas undi kepada menggunakan digital online. Ataupun kalau SPR tak ambil inisiatif pun, kerajaan yang terfikir untuk meningkatkan kita punya prestige demokrasi negara kita ni, memberi keselesaan yang sesuai dengan kehendak zaman sekarang, maka kerajaan mengambil inisiatif, panggil SPR, panggil Jabatan Peguam Negara, kita patut tukar sistem pengundian. Jadi inisiatif datang daripada bawah, pergi kepada kerajaan juga, terserah pada kerajaan untuk mengambil tindakan ataupun tidak. Kalau inisiatif datang kepada kerajaan, maka lagilah bagus. Tapi saya perhatikan pengalaman saya dalam urusan proses pilihan raya, aktiviti melibatkan pilihan raya negara kita ni, kita mana-mana kerajaan pun lah, kita kurang political will. Iltizam politik tu tak ada untuk membuat reforms. Reformasi pilihan raya ni banyak dah ketinggalan. Kalau kita bandingkan proses demokrasi negara kita ni dengan beberapa negara maju, dengan negara membangun, kita banyak benda penambahbaikan yang perlu kita lakukan. Walaupun kita tak nak ikut negara maju pun tak mengapa. Kepentingan rakyat negara kita sendiri, keselesaan dan kemudahan untuk rakyat mengundi, kita patut buat satu perubahan. Seperti apa yang disebut oleh Ridwan tadi lah. Yes. Satu online, itu macam saya dah cerita dah, dia punya masalah dia. Satu yang saya nampak sekali yang paling urgent, iaitu rakyat kita ni, kita punya mobility, perpindahan, tinggal, tempat bekerja dan sebagainya terlalu cepat. Orang Sabah, Sarawak datang bekerja di Semenanjung, orang Semenanjung bekerja di Sabah dan Sarawak. Kenapa mereka kena pulang, bayar tiket kapal terbang dan sebagainya untuk balik mengundi? Maka itu mereka tak mau mengundi. Peratusan pengundian kita rendah sebab terlalu tinggi perbelanjaan untuk mereka pulang. Dan di sini timbul berlaku masalah integriti. Parti-parti politik akan memberi wang untuk mereka balik mengundi. Penyerahan wang daripada parti politik kepada pengundi itu adalah kurang sihat. Seolah-olah macam rasuah politik. Baik.
Jadi banyak perkara penambahbaikan yang perlu kita fikirkan secara serius. Tetapi saya ni ingatkan, SPR boleh cadang. Tinggal the political will of the government of the day. Nak buat ataupun tak nak buat. Apakah perlu ataupun tidak, Datuk Seri, bila kita sentuh tentang soal ini, bahawa SPR juga sebenarnya boleh mencadangkan untuk menetapkan tarikh pilihan raya itu jauh lebih awal lagi, seperti apa yang dilakukan oleh Australia misalnya, Singapura misalnya. Boleh tak itu dilakukan? Saya setuju. Kita dah 14 kali pilihan raya umum je. Ni dah nak masuk yang ke-15. Dah sampai masanya Tetapkan. tarikh pilihan raya, bukan, tarikh pembubaran parlimen tak perlu menjadi satu benda yang tanda tanya, teka-teki, satu perkara yang mengejut ataupun tak mengejut. Sebab kita bukan zaman dulu lagi komunikasi susah. Dengan zaman media sosial ni, rakyat dah sophisticated dan bijak. Saya rasa rakyat tahu 5 tahun penggal parlimen, 5 tahun kerajaan akan dinilai, rakyat diberi mandat untuk menentukan kerajaan yang baru. Dan sebelum rakyat dapat menilai kerajaan yang sedia ada dan untuk memilih sebuah kerajaan yang baru, kerajaan yang sedia ada tu perlu dibubarkan dahulu. Jadi parlimen perlu dibubarkan. Jadi apa salahnya kalau kita tetapkan tempoh pembubaran parlimen? Mungkin apabila dah masuk tahun yang ketiga, tahun yang keempat, apabila dah tamat parlimen tempoh 5 tahun, habis tempoh 3 tahun, iaitu tempoh untuk mewajibkan PRK tadi, masuk tahun yang keempat, ketua kerajaan yang memerintah Perdana Menteri mengumumkan di parlimen, iaitu beliau berhasrat untuk membubarkan parlimen, minta nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong pada sekian-sekian hari bulan cadangan dia untuk membubarkan parlimen. Apapun terserah kepada Budi Bicara Agong nak terima ataupun tidak. Kita jangan ganggu peruntukan itu. Peruntukan kuasa Agong, peruntukan kuasa Perdana Menteri kita kekal. Tetapi maklumkan kepada rakyat, kepada parti-parti politik, bila parlimen akan dibubarkan, maka tidaklah tertanya-tanya, tidaklah timbul soalan tergesa-gesa, mengejut dan sebagainya. Cumanya selagi ada ruang tempoh antara tahun ketiga tahun kelima itu adalah prerogatif kepada kerajaan yang memerintah. Yes. Dan selama ini amalannya tempoh pilihan raya itu dijadikan sebagai strategi parti. Kecuali kalau kita pindah akta pilihan raya, contohnya kita tambat, mestilah menggenapkan tempoh sehingga tempoh maksimal 5 tahun. Itu pun ada kemungkinan lain sebab kerajaan kadang-kadang tengah jalan pun boleh jatuh. Yes. Itulah perkara-perkara yang dinamiknya kerajaan yang ada kat dalam negara kita. Okey, kita berehat berkali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu di studio. Kita rehat berkali terakhir. Baiklah, terima kasih. Kita masih lagi di ruang bicara ini. Saya juga nak dapat pandangan Profesor Datuk Dr. Radwan Chairus. Ini berkaitan dengan PRU 15 lah, dan sudah pun kita dengar-dengar lontaran-lontaran cadangan dan juga janji daripada parti-parti politik bahawa dalam PRU kali ini tidak mustahil katanya akan memperkenalkan muka-muka baru sebagai calon, anak-anak muda sebagai calon dan sebagainya. Apakah ini akan menjadi realiti ataupun sebenarnya sejarah lama akan berulang-ulang, orang-orang lama akan terus berada dalam PRU ke-15? Ya, saya letak diri saya sebagai rakyat biasalah. Okey. Ya, yang mengidamkan apakah idealnya seorang pemimpin itu. Ya, yang seharusnya meneraju kerajaan negara kita. Pertama sekali, mungkin SPR pun kena respon. Ya. Sebaiknya, kalau orang minta kerja mesti ada syarat kelayakan akademik biasa minimum. Kenapa tak letakkan syarat kelayakan akademik ataupun pengalaman bagi seorang pembuat pengubal dasar dan pembuat undang-undang? Seharusnya kita fikir along that line.
ya paling tidak pun itu mengangkat taraf darjat seorang ahli parlimen yang menerajui kerajaan ataupun menerajui negara. Itu satu perkara yang kalau boleh kita cari jalan lah. Kalau perlu pindah-pindahlah. Ya, apa akta yang perlu dipindah supaya orang yang memasuki menawarkan diri itu perlu memenuhi sekurang-kurangnya kelayakan minimum supaya kita menentukan. Ada negara-negara lain yang dah buat. Ya, itu satu perkara. Dan kedua, umur, ya, saya juga merasa sedikit cemburu kepada negara-negara lain, negara maju yang mempunyai, ya, pemimpin-pemimpin yang berusia muda. Ya, tidaklah terlalu muda, tapi yang dalam tempoh produktif. Ya, untuk menerajui kerajaan, menerajui kementerian, malah menerajui, mengetuai negara sebagai Perdana Menteri dan sebagainya, ya. So satu perkara yang perlu kita fikirlah. Tapi oleh kerana mungkin kita punya society ni very much cultural distance, ya, power distance, ya, kita lebih hierarki dan sebagainya. 70 tu masih muda kepada kita. Jadi kena fikirlah macam mana, ya. Dan saya masih berharaplah supaya PRU kali ini, ya, semua parti-parti tampilkanlah muka-muka muda, bukan saja muda, yang berkelayakan, yang mempunyai pengalaman, kebolehan untuk menguruskan kementerian-kementerian dan juga apa-apa tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka juga kadang-kadang mengetuai JLC. Ya, dan inilah yang kita nak, kalau boleh, ya, kita nak, sebab ya, kita nak menuju negara maju. Ya, kita tak boleh lagi dah kitar semula orang-orang lama sangat, cukuplah. Ya, kadang-kadang kalau kita bagi tempoh, mungkin kita bagi tempoh tidak melebihi 3 penggal berturut-turut dan sebagainya. Kalau tak ada pun peraturan ataupun akta yang menyekat, dalaman parti perlu ada aturan yang sebegitu rupa. Ya. Tapi tidaklah mungkin 100%. Mesti ada good mix lah. Ya, ada campuran antara yang berpengalaman dan juga kumpulan muda pelapis yang boleh menerajui kerajaan ataupun dalam mana-mana agensi yang ditugaskan. Itu aspirasi lah. Saya teringat tentang persoalan ini, nak dapatkan penjelasan Datuk Seri lah, sebagai orang pernah menjadi orang kuat di SPR. Kalau seseorang itu telah pun didapati bersalah misalnya atas kes-kes tertentu, kes mahkamah, telah pun dihukum dan sedang menjalani hukuman, daripada peraturan SPR, apakah dia boleh bertanding dalam pilihan raya dan dia juga boleh berkempen dalam pilihan raya, atau macam mana sebenarnya? The key word is convicted. Telah disabit kesalahan mahkamah dan menerima hukuman, maka hilang kelayakan dia untuk menyerah kertas penamaan calon untuk bertanding dalam pilihan raya. Itu adalah cara SPR melihat kelayakan orang yang menyerah kertas pencalonan. Kita pegang kepada perkataan dia telah disabit hukuman mahkamah dan dijatuhkan hukuman penjara lebih daripada 12 bulan, fine lebih daripada RM2,000, maka dia hilang kelayakan. Jadi itu SPR. Maka bagi mereka yang telah disabit hukuman mahkamah, saya rasa itulah pendirian pegawai pengurus nanti dalam kalau adalah mereka yang tiba-tiba bawa kertas penamaan calon untuk nak mencuba. Tapi bagi pengalaman saya lah, pendirian SPR begitulah saja. Tapi kalau ada tafsiran lain yang mengatakan, contohnya dalam tempoh rayuan ke peringkat mahkamah yang lebih tinggi contohnya, so apa statusnya? Dan dia sampai ke peringkat mahkamah. Proses mahkamah ni daripada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Itu proses mahkamah. Pengertian SPR tidak termasuk proses pengampunan. Proses mahkamah, disabit proses mahkamah. Kalau dia dihukum oleh mahkamah tinggi, dia ada 14 hari untuk membuat rayuan.
Mahkamah Rayuan akan mendengar rayuan dia, dan kalau sabitan dikekalkan, dia ada lagi 14 hari untuk membuat rayuan kepada mahkamah yang paling tinggi, Mahkamah Persekutuan. Maka kalau keputusan sabitan dikekalkan oleh Mahkamah Persekutuan, maka muktamad. Maka itu yang akan dipegang oleh SPR. Proses mahkamah, sabitan oleh proses mahkamah tadi. Okey. Nampaknya kita dah tak ada masa lagi. Ada lebih kurang 1 ataupun 2 minit saja lagi lah. Tak tahulah sama ada saya nak dapatkan pandangan Prof ataupun bukan pandangan Syakawi. Saya nak menyerulah. Cantik. Tempoh 1 bulan ini merupakan tempoh yang sangat penting kepada masa depan negara kita. Ya. Kita mendambakan sebuah kerajaan yang benar-benar kuat. Kita mendambakan sebuah kerajaan yang boleh menerajui negara menuju ke negara maju. Kita sekarang dalam fasa untuk bangkit semula daripada proses pemulihan akibat COVID dan juga masalah ekonomi yang datang daripada COVID itu. Jadi sama-samalah kita bermuhasabah. Politiklah, jangan berlebih-lebihan. Kita benar-benar tumpukan segala tenaga yang ada ini bagi tujuan menentukan kita adakan pilihan raya cepatlah tu untuk mendapat sebuah kerajaan yang benar-benar kuat dan stabil, menjamin kemakmuran dan menuju ke depan lagi sejahtera semua rakyat. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Datuk Dr. Radwan. Terima kasih kepada Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar. Banyak lagi persoalan sebenarnya Datuk Seri. Tak sempat kita nak kongsi masa yang begitu sutut, tapi Datuk Seri kena janjilah datang lagi ke ruang bicara kerana ada lagi persoalan sebenarnya yang ingin saya kongsikan. Kita lihat dulu perkembangan yang akan berlaku sepanjang PRU 15 ini, dan kita tunggulah selepas itu mungkin akan ada isu-isu menarik untuk kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang kami janjikan, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.